Okay, untuk nutrition ni kita recall balik, so kamu dah pernah belajar lah. So apa-apa kita buat soal jawab tak ada apa benda pun. Okay, sebab kamu dah belajar. Suppose kamu dah tahu. Okay, classes of food. So classes of food boleh terbagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahagian. Okay, untuk classes of food. Carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, fiber dan juga water. Okay, so untuk carbohydrate yang first. Siapa boleh beritahu cikgu, carbohydrate ni memberikan apa kepada badan kita? Tolong respon. Keyword Beri untuk tenaga. Tenaga. keyword untuk carbohydrate adalah source of energy. Okey, memberikan tenaga. Okey, memberikan tenaga. Okey, so carbohydrate So contoh untuk carbohydrate adalah apa? Roti. Roti. Okey. Roti, nasi. So itu adalah carbohydrate. Baik, seterusnya kita pergi kepada protein. Protein. So, apa yang kamu faham tentang protein? Protein memberikan apa pada bahagian badan kita? Respon? Membantu pembesaran. Okey, Pembesaran. membantu pembesaran, growth. Okey, membantu untuk pembesaran. Okey, growth pembesaran. Ataupun repair damage tissue. Okey. Dia akan membaiki tisu-tisu yang dah rosak lah. Okey. Contoh untuk protein adalah apa? Respon? Ayam. Ayam, ikan. Daging ayam. Okey. Ikan. Ikan. Okey. So dia ada protein dekat bahagian dalam daging tersebut. Okey. So ini daging lah. Akan ada protein. So dia membantu untuk pembesaran. Okey, baik, seterusnya fat. Apakah function untuk fat bagi tubuh badan kita? Lemak. Lemak ni function untuk apa? Melindungi organ. Melindungi organ. Melindungi organ. Melindungi organ. Saya tak tepat dia. Yang lain? Lemak ni sebenarnya bagus untuk apa? Hello, tahu ke tak tahu? Bagi badan panas. Memberi badan panas. Okey, meningkatkan temperature untuk badan. Okey, boleh diterima. Ataupun dia sebenarnya fat ni, dia lebih kurang sama macam karbohidrat. Apa function karbohidrat tadi? Kamu cakap? Ulang balik. Supply energy. Beri tenaga. Okey, memberi tenaga. Okey. Memberi Untuk tenaga. karbohidrat dia memberikan tenaga. Tapi kalau untuk fat, dia memberikan tenaga 2 kali ganda. Sebab tu kalau kita nak ambil fat, dia nak bandingkan antara fat dan juga karbohidrat. Fat tersebut, jumlah yang perlu kita ambil adalah lebih sedikit kurang maksud kena kurang lagi daripada karbohidrat disebabkan oleh fat ini kita makan sedikit 2 kali ganda source of energy yang diberikan untuk bahagian badan kita. Okey. Kalau kamu tengok, fat is a high energy source. Okey, and storage. Dia juga adalah sebagai heat insulator. Oh, yang ini yang Arif cakap ni, fat protect the organs of the body such as heart and kidney. So bahagian fat tersebut dia akan ada dekat bahagian dalam badan kita yang menyebabkan dia akan protect the organ. Okay. Dan juga sebagai heat insulator. Okay. Sebagai apa dia ni, penebat lah. Maksudnya pemanas bagi penebat haba bagi kita punya badan. So badan kita tidaklah terlalu sejuk So dia ada heat insulator kat bahagian dalam badan disebabkan oleh fat. Tapi main function untuk fat adalah dia memberikan tenaga 2 kali ganda. Tolong ingat Kamu kena ingat fat dan juga karbohidrat tu dia lebih kurang sama dengan function dia. Iaitu memberikan tenaga. Tapi fat lebih banyak memberikan tenaga. Sebab itulah kita kena makan fat kurang. Okay. Nak dibandingkan dengan karbohidrat. Okay, contoh untuk fat adalah groundnut, palm oil, coconut oil, butter. Seterusnya vitamin. Apa function untuk vitamin? A, B, C, D, E, K. So apa function untuk vitamin? Respon. Kenapa kita perlu ambil vitamin? Hello. Menjamin kesihatan. Menjamin kesihatan. Menjamin kesihatan. Okay, so untuk vitamin, okay, maintain the good health lah. So untuk vitamin sebenarnya dia resistant untuk disease Maksudnya dia memberikan, menghalang daripada penyakit-penyakit untuk hinggap ke bahagian dalam badan. So vitamin ini sebagai lebih kurang macam antibody lah. Okay, menjamin kesihatan, maintain a good health.
Okay. Tapi dia diperlukan dalam amount yang sedikit sahaja. Okay. Needed by the body in the small amount. Dia tidaklah terlalu banyak amount yang diperlukan dalam badan. Sebab main function adalah untuk memastikan badan kita sihat itu saja. Maksudnya menghindari badan kita daripada penyakit-penyakit. Okay. So vitamin dia ada water soluble vitamin, ada fat soluble vitamin. Water soluble vitamin contohnya vitamin B dan juga C. Nah, ini kamu perlu ingat fat soluble vitamin adalah adik ADEK, vitamin adik. So ingat, kalau vitamin untuk adik dia adalah fat soluble. Kalau selain daripada adik iaitu B dan juga C, dia adalah water soluble vitamin. Okay. Okay, sumber-sumber vitamin adalah milk, meat, fruits, vegetables. Okay. So untuk vitamin ni, ini penting. Daripada A sampailah ke K, A, B, C, D, E, K. Okay. Kalau untuk source ni tak penting sangat. Okay. Yang penting sekarang ni kamu tengok pada effect of deficiency. Maksudnya vitamin ni dia boleh merawat penyakit apa. Okay. Daripada vitamin yang kamu makan tu dia boleh merawat penyakit apa. Contohnya A. A boleh merawat penyakit night blindness. Okay. Rabun malam. Okay. Dan ataupun skin disease contohnya. Okay. So kalau dalam soalan kalau dia mentionkan contohnya ada penyakit skin disease. What is the vitamin that can cure this disease? Kamu nak jawab apa? Kamu respon? Vitamin A. Okay, vitamin Vitamin A. So dari segi table ini yang pentingnya adalah kamu kena ingat vitamin tersebut dia dapat cure untuk disease apa. Okay, dia dapat cure untuk disease apa. So A ni kamu ingat night darkness. Sebab kalau skin disease dia ada dua satu A, satu lagi D. D pun skin disease juga. So A ni kamu ingat night darkness sebab selalunya akan disentuh night darkness, okay, lampu malam. B adalah beriberi. Sebab B ni senang sebab daripada perkataan B, so penyakit dia B juga, beriberi. C kita panggil pun lebih kurang macam C, scurvy. Okay, bleeding gums, maksudnya gusi berdarah. Okay, C adalah gusi berdarah, scurvy. B beriberi, C scurvy, A night blindness. D adalah ricket. Okay, D adalah ricket. Okay, kat bahagian tulang tersebut dia ada masalah. Okay. Kalau dalam gambar kat sini ada ke? Saya tak ada kat sini. Okay, tak apa, nanti cikgu carilah gambar bahagian tengah rickets. Okay, kat bahagian tulang dia tu dia jadi tulang dia macam rickets ni contohnya kamu pernah tengok senior kamu tak? Siapa nama senior kamu tu? Yang ada buat pembedahan tu? Nama Akasha. Akasha kenal tak? Senior kamu nama Akasha. Betul tak? Kenal. Kenal kan? Okay. So itu lebih kurang macam rickets lah. So supposedly kalau tapi dia dah ada penyakit tersebut. Okay, sorry. Vitamin ni adalah untuk menghalang daripada terjadinya penyakit ini. Maksudnya sekiranya dah ada penyakit tersebut, kalau kamu makan vitamin ni dia tak dapatlah mengubati penyakit tersebut. Dia dapat cumanya mengurangkan sahajalah. Okay. Selebihnya kalau untuk rickets ni, kalau dah jadi rickets, maksudnya kena ada buat operation lah. Okay, kena buat surgery lah. Okay. Baik, seterusnya E. E sterility, vitamin E, kemandulan. Okay. So kalau nak mengelak daripada kemandulan, makan vitamin E. Okay, sterility. Kalau vitamin K adalah prolonged bleeding, maksudnya bleeding yang berpanjangan. Okay. Ataupun pendarahan secara berpanjangan, vitamin K. Okay. A night blindness, B beriberi, C scurvy, D rickets, E adalah sterility, K adalah prolonged bleeding. Kita test sikit. Cikgu. Ya. Beriberi tu apa cikgu? Beriberi tu penyakit apa? Dia beriberi ni tulang yang rapuh. Beriberi ni tulang yang rapuh. Okay. Boleh? Arif? Boleh cikgu. Okay. Nak lebih lanjut lagi nanti kamu Google tentang beriberi ni macam mana dia punya tulang. Okay, baik. So
daripada vitamin A sampai ke K, cikgu minta kamu hafal dia punya penyakit-penyakit yang dapat menghalang penyakit tersebut. So kita test sekejap. A adalah apa tadi? Night Night blindness. blindness. Okay, good. B? Skin deadness. Berry-berry. B, berry-berry. Okay, B, berry-berry. Senang. C? Scurvy. Scurvy. Okay, D? Curvy. D? Dadu. Rickets. Rickets. Okay, A, B, C, D, E? Sterility. Sterility. Dan Very juga K? prolonged bleeding. Soalan. Okay, prolonged bleeding. So, daripada penyakit-penyakit tersebut, kamu kena ingat vitamin apa yang dapat menghalang daripada penyakit-penyakit tersebut. Okay, so dah ingat tu bagus lah. Kalau dalam soalan dia akan tanya macam tu Dia akan tanya dari segi penyakit. Okay, vitamin apa yang berkaitan dengan penyakit. Okay, seterusnya fiber. Bukan fiber optik fiber. Okay, fiber. So, fiber ni sebenarnya function untuk apa? Respon? Kamu dah belajar kan? Ke tak tahu? Hello? Fiber untuk mengelakkan apa? Kejap. Masalah penghadaman. Okey, masalah penghadaman. Good. Kejap Amirul ada tak kat dalam ni? Amirul macam tak ada. Amirul? Ada cikgu. Ada. Ada. Amirul tolong cek internet Sebab sekarang ni baru 24 orang. Saya tengah tanya dia orang. Okey. Terima kasih banyak Amirul. Okey, baik. So fiber adalah apa dia ni masalah penghadaman maksudnya dia dapat mencegah daripada masalah penghadaman. Maksudnya dia mengelakkan daripada sembelit lah sebenarnya. Prevent constipation. Ada? Okey ni. Prevent constipation, mengelakkan daripada sembelit. So kalau kamu nak elak daripada sembelit, kamu makan makanan daripada segi serat. Serat ni adalah fiber lah. Okey, fiber yang ni So daripada kamu makan tersebut dia akan membantu untuk proses penghadaman. Untuk kamu berak sebenarnya. Okey. So kalau ada masalah nak berak, makanlah fiber. Okey, makanan-makanan yang berasaskan serat. Okey, seterusnya minerals. Okey. Minerals adalah untuk proses maintain health, okay, dan juga regulate body process, okay. Dan juga mineral ini dia juga sama juga macam vitamin, di mana dia ada penyakit-penyakit yang spesifik kepada bahagian mineral yang tertentu. Contohnya kalsium. Kalsium dia adalah rickets, contohnya. Kalau sodium dia adalah muscle cramp. Iron anemia, okay, kurangnya darah merah, okay, anemia, iron. Okay, ricket tadi sentuhlah tentang tulang tadi. Muscle cramp ni contohnya kalau pemain bola kan, dia cramp muscle kan. So untuk reliefkan cramp muscle dia, kita akan gunakan sodium. Okay, iron, zat besi, so dia untuk mengelakkan daripada anemia, kurangnya darah merah ke bahagian dalam badan kamu. So kamu kena makan iron banyak lah untuk meningkatkan darah merah ke dalam badan kamu. Iodine goiter. Goiter tu adalah, kita panggil apa goiter? Dia macam nak kata bengkak. Dia bengkak dekat bahagian bawah muka ni Okay, goiter. Dia macam bengkak lah. Okay. Ke gout, goiter, cik tak pasti ni, nanti cik cek lain. Okay, phosphorus pun sama juga, dia adalah rickets, sama dengan kalsium, phosphorus. Sebab itulah kalau iklan gigi, kalau iklan Colgate contohnya, kalsium dan juga phosphorus. So kedua-duanya adalah berkaitan dengan tulang lah. Okay. Semua phosphorus ni dia lebih kepada brittle teeth. Okay. So berkaitan dengan tulang juga. Dia lebih kurang macam kalsium, tulang ricket ni. Baik, seterusnya potasium paralysis ataupun muscle. So kamu ingat berkaitan dengan paralyze lah. Daripada lumpuh ni potasium. Okay. So ingat kalsium
ricket, sodium muscle cramp, iron anemia, iodine goiter, phosphorus adalah berkaitan dengan tulang juga, ricket ataupun brittle teeth, potassium dari segi kelumpuhan, paralysis ataupun muscle cramp. Okay. So, kita try test sekejap. Kalsium. Penyakit apa? Ricket. Ricket. Okay. Sodium. Muscle cramps. Muscle cramp. Okay. Sodium muscle cramp. Iodine. Anemia. Goiter. 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 Iodine goiter. Goiter. Iodine goiter. Iron. Anemia. Iron anemia. Anemia. Okay. Iron anemia. Phosphorus. Paralytic. Phosphorus. Ricket. Phosphorus. Ricket. Dia masih lagi berkaitan dengan tulang. Okay, ricket. Dan juga satu lagi, apa benda tu? Satu lagi, Potassium. Potassium. Paralysis. Paralysis. Muscle cramps. Okay, muscle cramp atau paralysis. Okay. So setiap daripada mineral tersebut dia ada bahagian penyakit yang didapat atasi. Okay, so kamu kena ingat penyakit berkaitan dengan mineral dan juga penyakit. Okay, seterusnya water. It's very important in our body. Kamu minum water. So dalam water ada hydrogen dan juga oksigen. Water act as a chemical solvent and transportation medium. So water tersebut dia sebagai pelarut, okay, solvent, chemical solvent, dan juga sebagai tempat medium untuk dia transportkan benda. Contohnya kalau air kan, kalau benda kamu makan, so dia tolong untuk transportkan ke bahagian dalam badan kamu. Okay. So air juga function utama adalah untuk regulate body temperature. So kalau dalam bahagian panas kamu kurang air, minum air untuk memastikan bahawa temperature badan tersebut akan jadi seperti normal kembali. Kalau panas, so temperature badan akan jadi naik. Okay, kamu akan dehydrated, kurang air. So kena minum air untuk memastikan temperature badan akan turun balik ke suhu yang normal. So dia akan regulate body temperature. Okey, baik, seterusnya. Okey, so kalau untuk bahagian eksperimen nutrition ini, dia ada eksperimen sebenarnya. Eksperimen untuk mengetahui kehadiran starch, mengetahui kehadiran glukos, mengetahui kehadiran protein dan juga mengetahui kehadiran fat. Okey, mengetahui kehadiran fat. So, untuk starch ni boleh kalau sebelum Cikgu Tian ajar kamu, kalau classes of food, starch ni tergolong dekat bahagian dalam mana? Yang mana satu? Antara protein, karbohidrat, dia pergi fat, mineral, vitamin. So starch ni dalam mana? Esma? Tahu tak? Karbohidrat. Ya, betul, karbohidrat. Okay. So starch ni adalah karbohidrat. Sekejap lagi kita akan sentuh lagi dengan okay. Glukos ni juga adalah karbohidrat. Okay. So starch dan juga glukos ni sebab apa kedua-duanya karbohidrat, sekejap lagi kita akan sentuh bila dia masuk ke bahagian dalam badan nanti. Okay. So tak apa, kita teruskan lagi. Okay, important of the balanced diet. So kepentingan untuk diet yang seimbang. Okay, balanced diet is the diet that contain all food classes in the right quantity that are required by the body. So untuk classes of food yang kamu dah belajar tadi, kesemuanya diperlukan untuk badan, tapi tak boleh ambil kesemuanya dalam amount yang sama. Okay, so kita perlukan kepada balanced diet. Balanced diet itu adalah apa? Kita makan keseluruhannya, kita ambil keseluruhannya, tapi dalam amount yang betul, amount yang tertentu. Okay, sebagai contoh lah, kalau dalam kehidupan seharian kamu kan, apa benda yang paling banyak yang kamu perlukan? Kalau dalam piramid makanan tu, apa benda classes of food yang paling banyak yang kamu perlukan dalam kehidupan seharian? Respon? Karbohidrat. Karbohidrat. Sebab karbohidrat function dia untuk Supplies energy. okay, supply energy. So kamu perlukan tenaga sebenarnya. Setiap hari kamu perlukan tenaga. So dekat dalam piramid tersebut, piramid makanan tersebut, karbohidrat adalah yang paling banyak kamu perlu ambil.
Tapi terlalu banyak pun bahaya juga sebab dia contain sugar. Okay. So karbohidrat yang paling banyak. Yang paling sedikit atas sekali tu adalah apa? Fat. 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 Okay. So nak mengelakkan obesity. Sebab cikgu cakap tadi, fat dia apa dia ni? Dia juga adalah source of energy. Maksudnya dia memberikan tenaga pada badan. Tapi cuma dia memberikan 2 kali ganda tenaga. So sebab tu fat tersebut kamu perlu makan sedikit saja. Boleh ambil, cumanya dalam right quantity. Okay. Dalam keadaan yang sedikit saja kalau untuk fat. Tapi kalau untuk benda-benda lain tengok portion-portion ya. Supaya dia dapat balance diet. Okay. So, mother, how do I prepare a healthy meal? We can refer to the food pyramid as well. Guide to prepare a healthy meal. Okay. So, inilah fat or sugar paling sedikit sekali. Yang paling banyak sekali adalah rice, noodle, bread, greens and potatoes. Okay, ini semua tergolong dalam bahagian karbohidrat. Okay, lepas tu diikuti dengan fruits dan juga vegetables. Okay, ada minerals dekat sini, ada vitamin. Okay, seterusnya kita pergi kepada milk, fish, chicken, protein dekat bahagian atas ni. Protein pun tak boleh terlalu banyak sangat kamu ambil. Okay, protein, okay, dan juga last sekali fat. Ini yang paling sedikit perlu ambil. Okay. Baik, seterusnya factor that influence calorific requirement. So body size, age, work, gender, state of health dan juga climate. Okay, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi calorific requirement. So requirement untuk kalori di bahagian dalam badan. Okay, contohnya kalau body size tersebut besar, a person with a large body frame need take a bigger portion of food. So orang yang rangka dia besar, body size dia besar, so dia perlukan makanan yang lebih lagi nak dibandingkan dengan orang yang kurus. Okay, disebabkan oleh dia perlukan energi yang lebih. Disebabkan oleh body size dia yang besar. Okay, age juga memainkan peranan, umur. Okay, children and teenager require more carbohydrate of energy and protein for growth. Okay. So, budak kecil dia perlukan lagi energi dan juga protein untuk ditumbesaran, okay, dia membesar. Okay, untuk work juga mempengaruhi untuk calorific requirement, di mana kalau orang kerja pejabat dengan orang yang kerja buruh binaan, mana yang perlukan energi yang lebih? Tolong respon. Jurubina. Buruh binaan. Okay. So, kerja mempengaruhi. Gender juga mempengaruhi, di mana lelaki dia melakukan kerja yang berat, dia juga ada muscular, so dia lebih memerlukan energi nak dibandingkan dengan perempuan. Betul ke? Ke zaman sekarang ni perempuan sama je dengan lelaki? Saja perempuan tolong respon sikit. Betul ke ni gender ni? Kamu setuju tak? Saja perempuan. Tenggelak kan? Okay, dalam silibus kamu ada berkaitan dengan gender. So tolong akuilah bahawa lelaki ni memerlukan energi yang lebih sebab lelaki ni melakukan kerja yang berat. Betul tak belajar lelaki? Betul. Betul Okay. Baik, seterusnya state of health. People who are sick or weak, they are require food to suitable their health condition. Okay. So orang yang sakit tersebut dia perlukan makanan yang tertentu ataupun calorific requirement yang tertentu untuk memastikan dia sihat kembali ya. Okay. Dan juga climate. Orang yang duduk dekat kutub utara dan juga kita yang duduk kat Malaysia ni. Kat Malaysia ni panas, dekat kutub utara tu sejuk contohnya. So climate yang berbeza menyebabkan calorific requirement juga berbeza. People who live in the cold climate country lose heat quickly to their surrounding compared to the people who live in the hot climate country. Therefore, they need more food to maintain their body temperature. So, kalau orang yang duduk dekat tempat yang sejuk, lebih banyak memerlukan makanan untuk maintain their body temperature dibandingkan dengan kita dekat tempat yang panas sekarang. Okay, so calorific value of food. 1 kalori bersama dengan 4.2 joule. Okay. 1 kilo kalori. Kamu dah belajar, kilo bersama dengan 10 kuasa berapa? Respon? Tak ingat? Kilo. Form 1 dulu. Form 1 dulu pun tak lepas pun mau belajar. 10 kuasa berapa? Kilo? 1000. 1000, okey.
Maksudnya 10 kuasa 3 lah ataupun 1000. Okey, 3 ni maksudnya 1, 2, 3. 1 darab dengan 10 kuasa 3. Okey. Okey, 1 kalori bersama dengan kuasa 4.2 joule. Okey, seterusnya. Now, planning a balanced diet. Okay. So, kita ni sebagai tahu diri kita ini nak perlukan dalam keadaan yang sentiasa sihat. So, kita perlu plan untuk balanced diet. Siapa-siapa yang overweight ataupun yang obesity, so dia perlukan balanced diet yang cukup rapi. Siapa-siapa yang underweight tu maksudnya berat dia kurang, so dia perlukan balance diet untuk menaikkan balik berat dia. Siapa yang betul-betul berada dalam keadaan berat yang ideal sekarang ni, so dia perlu maintainkan balance diet tersebut untuk memastikan bahawa kamu dalam keadaan yang sihat. Sebab kalau obes, memang akan senang nak berpenyakit. Kalau underweight juga senang untuk berpenyakit. So perlu kepada dalam keadaan yang ideal. Tak semestinya ideal ni tak berpenyakit ideal juga penyakit, cumanya kurang sedikit risiko penyakit tersebut nak dibandingkan dengan obesity dan juga underweight. Okay, jangan terlalu obes, jangan terlalu underweight. Okay, kita perlu berada di tengah-tengah. Okay, baik. Seterusnya, human digestive system. Okay, so untuk digestion, kita pergi kepada food digestion, makanan perlu dihadam. Okay, dan breakdown of food tersebut akan berlaku dekat bahagian dalam badan. Okay, Cikgu Tian dah ajar kepada kamu daripada mulut sampailah ke bahagian anus. Okay, pencernaan untuk makanan tersebut berlaku. Okay, digestion boleh terbagi kepada dua, iaitu physical dan juga chemical. Kalau physical adalah proses fizikal yang kamu nampak, maksudnya gerakan-gerakan tersebut, gerakan fizikal. Contoh fizikal adalah di mana the process of breaking down food into the smaller particle in the mouth, dalam mulut. Kamu gigit fizikal fizikal tersebut dia akan menyebabkan makanan tersebut daripada besar, contohnya kamu makan meatball daripada IKEA, masuk dekat bahagian dalam mulut, punya meatball tersebut akan jadi makin besar ke makin kecil? Kecil. Makin kecil. Kecil. Makin kecil. So digestion tersebut berlaku dari segi physical digestion. Kamu gigit dia makin kecil, maksudnya dia dah berlaku proses digestion. So, maksudnya dah berlaku proses penghadaman sebab dia nak hadam, nak masuk dekat dalam badan. Dalam badan kamu tak bolehlah masuk benda yang besar. Dia kena masuk benda yang kecil. Okay, untuk chemical, the process of breaking down food from the complex molecule into the simpler molecule with the help of enzyme. So kalau untuk chemical, chemical digestion adalah dibantu oleh bahan-bahan kimia dekat bahagian dalam badan. Okay, bahan kimia tersebut adalah apa? Enzim-enzim di bahagian dalam badan. Enzim tersebut yang akan memastikan bahawa molekul makanan yang besar dia akan makin lama makin kecil supaya dia boleh dihadam di dalam badan. Okay, so physical dengan chemical samanya adalah breakdown food, dia akan kecilkan makanan, happen in the digestive tract. Okay, sebenarnya bezanya adalah dia berlaku kat mulut dan juga tak involve enzim untuk physical. Kalau chemical tak berlaku, dia berlaku kat dalam mulut, stomach, duodenum, intestine, dia banyak tempat lah. Kalau physical dalam mulut sahaja. Kalau chemical banyak tempat dan dia involve enzim. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada bahagian digestion untuk bahagian badan kita. So mulut, esophagus, stomach, perut, duodenum bahagian bawah lagi, small intestine, large intestine, rectum dan juga anus. Okey, untuk mulut dahulu. Kamu kunyah. Enzim apa yang terlibat untuk bahagian mulut? Cikgu Tian dah ajar kamu. Ingat lagi tak? Ileo. Yalah, ileo tersebut nama enzimnya adalah apa? Tak tahu Hello? Tak ingat lah. Saliva ke cikgu? Ingat. Okey, saliva tu ileo. Enzim tersebut namanya apa? Tak ingat. Ingat Okey, salivary amylase.
enzim tu namanya adalah amylase. Tolong ingat. So masuk makanan dekat dalam mulut, kunyah. Dalam mulut kamu ni ada ileo. Ileo tersebut nama enzimnya adalah amylase. Salivary ni ileo dalam bahasa Melayu. Amylase ni nama saintifik enzim tersebut. Gabungkan kedua-dua dia akan jadi salivary amylase. Maksudnya dalam mulut kamu ada enzim yang namanya amylase. Okay. Amylase ni function dia adalah untuk apa? Untuk kita break down starch into maltose. Okay. Sebelum tu cikgu tak terangkan sikit. Untuk bahagian digestion bagi dalam badan kamu, dia ada 3 main class of food yang akan didigestkan. Yang pertama adalah carbohydrate. Yang kedua adalah protein. Yang ketiga adalah fat. 10%. Apa dah? Cakap dengan cikgu Google, cakap dengan siapa ni? Okay. So, 3 main classes of food yang didigestkan. So, yang pertama carbohydrate, yang kedua protein, yang ketiga fat. Okay, masuk dalam mulut. Kalau punya ada salivary amylase. Amylase tersebut menukarkan daripada starch kepada maltose. Cikgu nak tanya kat sini. Starch ni adalah tergolong dekat bahagian yang mana satu antara 3 ni? Respon? Karbohidrat. Okay, carbohydrate. Okay, so starch ini adalah dalam nama lain bagi karbohidrat. Starch kanji. Kanji tu karbohidrat lah. Okay, kanji tu karbohidrat. So starch ini dia ada molekul yang besar. Okay, apa benda kamu makan, contohnya nasi. Nasi tu sebenarnya molekul dia dah besar lah. Patutnya dicernakan kecil-kecil untuk masuk dekat dalam bahagian dalam badan kamu untuk digestkan. Okay. Bila kamu makan nasi, starch tersebut dia akan dikecilkan melalui satu enzim dekat bahagian dalam mulut. Namanya adalah apa? Enzim apa tu namanya adalah apa? Amylase. Ni amylase ni. Enzim ni nama amylase. So daripada starch dia akan bertukar menjadi maltose. Bermaksud bahawa starch ni contohnya molekul dia besar. Contohnya besar. So dia akan tukar ni daripada starch starch. So daripada starch tersebut dia akan tukarkan kepada maltose, molekul dia akan jadi kecil sedikit. Bayangkan je lah macam ni maltose. Okay. So dengan bantuan enzim amylase. Okay. Dengan bantuan enzim amylase, starch tersebut daripada molekul yang besar akan jadi molekul yang kecil. Okay, boleh? Okay, so cikgu nak tanya dekat bahagian dalam mulut ada berapa classes of food yang akan didigestkan? Respon? 3. Dekat mulut je. Ada berapa classes of food yang didigestkan? Tu, dekat mulut. Satu je lah. Apa dia? Satu. Apa dia yang didigestkan kat dalam mulut? Karbohidrat. Ya betul. Karbohidrat saja yang didigestkan dekat dalam mulut. Okay, karbohidrat saja yang didigestkan di dalam mulut. Yang lain belum lagi. Tak sampai lagi. Kamu makan hanya karbohidrat saja dekat bahagian dalam mulut. Dia kecilkan molekul untuk karbohidrat tersebut. Okey, baik. Seterusnya. Kita tak cukup masa sejam ni. Nak record balik. Okey, baik. Seterusnya esophagus. Okey, kita dah makan. Karbohidrat dah digest kat bahagian dalam mulut. Dia dah jadi maltose. Okey. Seterusnya makanan tersebut masuk ke dalam esophagus. Okey, esophagus. So untuk esophagus tersebut bila kamu makan, dia akan gigit bila kamu telan dia akan jadi dalam bentuk gumpalan dalam bentuk bola, dan nama bola tersebut adalah apa? Respon? Bolus. Ya, betul. Bolus. Ni bolus. Bola, bolus. Okey, nama saintifik dia bolus. Okey. So proses makanan tersebut berjalan ataupun bergerak daripada mouth pergi ke bahagian melalui esophagus pergi ke bahagian duodenum.
adalah melalui proses peristalsis. Okey. Apakah itu proses peristalsis? Contraction and relaxation. Contract and relax. Contract and relax. Maksudnya kalau bahagian tube tersebut satu contract, satu relax. Maksudnya bolus tersebut pergi dekat bahagian relax. Dekat bahagian relax ya. Contract, relax. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia contract balik. Bawah ni relax. Maksudnya dia akan menolak bolus tersebut turun ke bahagian bawah. Contract, relax. Contract, relax. So bolus tersebut dia akan bergerak daripada esophagus tersebut pergi ke bahagian duodenum. Kalau tak ada proses peristalsis, dia stay lah kat situ. Tak boleh gerak lah makanan kamu. Okay? Dia bukannya kamu makan satu contohnya dah makan nasi satu, sampai sini nak pastikan makanan tersebut masuk ke dalam, kamu kena makan lagi untuk makanan tersebut tolak. Tak esophagus kamu dia sebenarnya dia dah menolak sendiri. Prosesnya, nama proses tersebut yang menolak tersebut adalah apa? Respon? Dalam esophagus? Perilitasis. Peristalsis. Okey? Ni peristalsis ni. Dan kalau ada soalan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan proses peristalsis? Iaitu contract, okey? Contract mengecut, relax. Contract, relax. Contract, relax. Okey? Contract dan juga relax. Okey. So itu yang berlaku dekat bahagian dalam peristalsis. So cikgu nak tanya, dekat dalam peristalsis berlaku digestion of classes of food tak antara tiga ni? Untuk bahagian dalam Tak ada. Tak ada. Okey. Mulut ada satu karbohidrat di mana starch bertukar menjadi maltose, enzimnya adalah amylase. Masuk ke dalam esophagus, dia tak ada, dia hanya bergerak sahaja. Bolus tersebut bergerak sahaja melalui satu proses dan nama proses tersebut apa lagi? Sekali lagi ulang. Peristalsis. Peristalsis. Okay, good. Seterusnya kita masuk ke bahagian bila sampai ke esophagus dia akan terus tolak ke bahagian stomach, perut. Okey. Dekat bahagian stomach dia akan secretkan protease dan juga hydrochloric acid. Okey. Protease ini adalah enzim yang baru Ni enzim. Sebelum tu, tolong ingat baik-baik enzim. Apa function enzim sebenarnya? Tadi amylase tadi, dekat bahagian mulut tadi dah ada amylase. Sekarang ni dekat bahagian stomach pun ada enzim namanya protease. Enzim ni function ni untuk apa? Respon? Ke tak tahu? Hello? Pecahkan molekul jadi kecil. Ya, bagus. Break down molecule into simplest form. Okay. So, makanan kamu makan tu besar. Masuk ke dalam mulut, digestion, perlukan pada pemahadaman. Maksud makanan yang besar tu perlu dikecilkan. So, bahagian dalam mulut kamu sampai ke bahagian bawah, dalam kamu punya badan kamu ini, dia ada enzim yang mengecilkan makanan tersebut. So, function untuk enzim adalah breakdown, pecahkan untuk kecilkan di dalam bentuk simplest form. Okay, tolong ingat So, itu function untuk enzim. Okey, baik. So, di dalam perut, dia akan rembeskan protease, iaitu enzim, dan juga hydrochloric acid. Dalam perut kamu pun dirembeskan asid. Okey, hydrochloric acid activate the protease and kill the bacteria in the food that enter the stomach. So, hydrochloric acid ni function dia adalah untuk memastikan bahawa enzim protease tersebut dia dapat activate. Dan juga dalam masa yang sama dia juga asid. Bersifat asid maksudnya dia dapat kill bakteria lah. So makanan-makanan yang kamu makan tu ada proses untuk protect diri kamu di mana dalam perut dia rembeskan asid, hydrochloric acid. Okay, untuk mematikan bakteria dekat dalam badan. Cumanya, okay, dengar, hydrochloric acid tersebut dia akan sentiasa dirembeskan
dalam satu ketika. Okey. Cuma ni kalau kamu tak makan, hidrochloric acid tersebut akan dirembeskan juga. Apa berlaku dekat bahagian perut kamu? Cikgu dah terang lah sebelum ni rasanya. Sebelum kita masuk nutrition. Gastrik. Kita akan berlakunya gastrik. Okey. Disebabkan itulah kamu perlu makan supaya hidrochloric acid tu function dia adalah untuk kill bakteria sahaja. Kalau kamu tak makan, tak ada makanan dekat dalam perut, dia bukan nak kill bakteria, dia menghakis bahagian perut kamu. Sebab itulah kamu akan rasa gastrik. Gastrik perut kan. Okey. Dah cikgu dah terang pada kamu kan. Bila dah gastrik, kita minum ubat yang warna putih tu, macam susu tu, minum. So ubat yang susu tu bersifat apa? Alkali. Alkali. Sebab kita nak naturalkan balik. Okay, nak naturalkan balik bahagian perut. So alkali akan campur dengan asid dekat bahagian dalam badan. So asid ni lah, hidrochloric acid lah yang akan dirembeskan dekat dalam perut. Okay, dalam stomach. Okay, so enzim yang kita gunakan protease. So protease break down protein into polypeptide. Tolong ingat nama-nama ni. Protein dan juga polypeptide. So food that is semi-liquid is called chyme. Okay. Nama untuk food yang dia jadi semi-liquid, maksudnya dia separa kepada liquid, separa solid, kita panggil dia sebagai chyme. So, kalau kamu tengok dalam statement untuk number 3 ni ataupun stomach ni, dalam perut ada berapa classes of food yang didigestkan antara 3 ni? Berapa banyak classes of food yang didigestkan dalam perut? Tolong respon. 1. Dia boleh statement tu. Okey. So dekat dalam perut ni hanya satu saja classes of food yang digestkan. Dan classes of food tersebut adalah apa? Yang dalam perut yang didigestkan? Karbohidrat. Ya Protein. Allah, karbohidrat dah datang pula. Tak ada perkataan karbohidrat buat sini. Protein. Ni, protein. Okey. So untuk stomach, protein. Tolong cikgu, protein. Okay, dia tak guna nama lain, dia guna nama protein juga, protein. Dia akan ditukarkan kepada molekul yang lebih kecil. Nama molekul tersebut adalah apa? Polipeptide. 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 Bukan polipeptide. 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 Dengan bantuan satu jenis enzim. Nama enzimnya adalah apa? Protein. Protease. So tolong ingat nama enzim, tolong ingat dia tukarkan apa kepada apa? Protease. Protein dengan bantuan enzim protease akan menukarkan protein kepada peptide. Daripada molekul yang besar kepada molekul yang lebih kecil lagi untuk protein. Okey. So, kita ulang balik. Dekat mulut. Enzim apa? Protein. Mulut. Yang tadi. Enzim apa? Amylase. Amylase. Okey, enzim amylase dia akan digestkan apa kepada apa? Starch kepada maltose. maltose. Karbohidrat. Yelah, classes of food tu karbohidrat. Semuanya enzim untuk amylase tersebut dia akan menukarkan daripada starch yang molekul besar kepada molekul yang kecil iaitu maltose. So masuk dekat esophagus tak berlaku digestion untuk classes of food. Kat bahagian dalam perut berlaku satu iaitu protein. Ditukarkan daripada protein jadi polypeptide menggunakan enzim protease. Okey. So dah berlaku dua digestion dekat sini. Satu karbohidrat kat mulut, kat perut berlakunya digestion untuk protein. Okey, baik, seterusnya pergi dengan lebih lanjut. Sabar kejap. Okey, number 4, duodenum. Okey, terus daripada daripada stomach dia pergi kepada bahagian duodenum number 4 ya, nombor 4 dia. Okey, food enter the first part of the small intestine. Duodenum ni adalah permulaan untuk small intestine. Okey. Usus kecil, small intestine. So the liver produce bile that is stored in the gallbladder. The bile emulsify fat into the small droplet and neutralize the acid in the chyme. Sabar jap dulu. The pancreas produce
Pancreatic juice which contain enzyme amylase, protease and lipase. Okey, baik, dengar sini. Untuk duodenum ada dua benda yang berlaku. Satu adalah berkaitan dengan bile. Yang kedua adalah berkaitan dengan pancreatic juice. So, dalam duodenum akan berlaku dua benda, iaitu akan secretkan bile. Bile ni adalah datang daripada mana? Datang daripada hati. Tolong hati-hati kat sini. Hati, tolong hati-hati. Dalam bahasa Inggeris, liver tu hati. Okay. Kalau jantung tu dalam bahasa Inggeris adalah apa? Heart. Heart. Okey, Heart. cuba tukar dalam bahasa Melayu pula. Kamu ada dalam hati saya. Cuba tukar. Apa dalam bahasa Inggeris ayat tersebut? You ada dalam my heart. You hurt, apa hurt maknanya? You are in my Heart. heart. Heart tu jantung. Ni liver baru hati. Liver ni hati. Awak berada dalam hati saya. So nak cakap apa dalam bahasa Inggeris? You are in My liver. My liver. kan? Tu lah, pelik kan? You are in my heart. Tapi kalau dalam sains, heart tersebut adalah jantung. Kalau hati adalah liver. Okay? So dekat dalam duodenum ni, dua benda yang akan dikeluarkan iaitu bile dan juga pancreatic juice. Bile ini dihasilkan oleh liver, hati. Okay. Hati kamu menghasilkan liver. Hati menghasilkan liver. Hati itu adalah liver. Liver akan menghasilkan bile. Okay. Dan bile tersebut akan disimpan dalam gallbladder. Okay. Gallbladder ni tak apalah. Tak penting apa, disimpan saja. Tapi dekat bahagian dalam duodenum tersebut, dia akan dikeluarkan bile tersebut. Dan bile ni apa function dia? Ni. Emulsify fat into small droplet. Bermaksud bahawa bile, kemudian kucing cikgu tu dia gila sikit. Kalau kamu dengar bunyi kucing lah. Bile, apa dia ni, dia berkait dengan fat. Bermaksud fat ni daripada molekul yang besar, dia kecilkan molekul fat tersebut. So itu function untuk bile. Emulsify fat into small droplet. Okay, boleh? So dalam duodenum, apa yang berlaku yang pertama? Bile. Katakan bile. Bile dihasilkan oleh siapa tadi? Resman? Liver. Liver. Disimpan dekat bahagian mana? Bile dihasilkan oleh liver, disimpan dekat Gallbladder. gallbladder. Okay? Dan dirembeskan ataupun digunakan dekat bahagian dalam duodenum, di mana bile ni function dia untuk apa tadi? Emulsify fat. Maksud emulsify fat tu dia mengecilkan fat tersebut daripada molekul yang besar kepada molekul yang kecil. Okay, itu function untuk bile. Kalau ingat di dalam duodenum. Okay. So dalam duodenum ada satu lagi yang dirembeskan, ada satu bile yang dirembeskan, ada satu lagi yang dirembeskan iaitu pancreatic juice. Okay. Pancreatic juice ini mengandungi enzim dan ada 3 enzim, amylase, protease, lipase. Cikgu nak tanya kepada kamu, amylase ni macam pernah dengar kan? Amylase ni adalah enzim untuk classes of food yang mana antara 3 ni? Karbohidrat, dia betul. Okay, karbohidrat. Ini adalah enzim untuk karbohidrat. Protease, enzim untuk apa? Protein. Dan lipase enzim untuk tak tahu kan sebab benda baru kita ni. Lipase adalah untuk fat. Okay. Bermaksud bahawa dalam duodenum berlaku digestion untuk berapa classes of food? Tolong respon. Dalam duodenum penghadaman tiga berlaku. Karbohidrat pun dia akan digestkan. Protein pun dia akan digestkan, fat pun dia akan digestkan sebab tiga-tiga dirembeskan, enzim tersebut dirembeskan dekat bahagian dalam duodenum ni. Okay. Dan nama jus yang kita rembeskan tersebut adalah pancreatic juice. Okay, siap. Okay.
So kalau tengok sini pancreatic amylase, protease, lipase, ini adalah enzim-enzimnya. Okay, dia digestkan starch kepada maltose. Tadi dekat bahagian dalam mulut tadi nama dia juga adalah starch kan. Okay. So molekul dia masih lagi ada lagi yang besar, nama dia starch. Dia masuk ke bahagian dalam duodenum. So starch, molekul yang besar akan jadi molekul yang kecil, maltose. Okay. Sama juga macam dekat dalam mulut tadi. Okay. Baik, seterusnya protease. Dekat bahagian stomach tadi berlaku dah digestion untuk protein stomach. Dia menukarkan protein kepada apa tadi? Respan? Polypeptide. Okay, polypeptide. Polypeptide tu dah pergi ke bahagian duodenum. Kita bawa polypeptide ni. Polypeptide menggunakan enzim yang sama juga, protease, ditukarkan daripada polypeptide dia dah jadi kecil, dia jadi lagi kecil lagi. Polypeptide dan nama yang lagi kecil tersebut adalah dipeptide. Okay, tolong ingat juga. Polypeptide, dipeptide, lagi kecil. Okay. Seterusnya, lipase. Lipase adalah menukarkan fat. Okay, daripada nama fat tersebut, ditukarkan kepada molekul yang lebih kecil lagi, namanya adalah fatty acid dan juga glycerol. Dia menghasilkan dua produk, fatty acid, glycerol. Okay. Okay, so ketiga-tiga classes of food ini akan didigestkan di dalam duodenum. Okay, di dalam duodenum. Okay. Seterusnya. Lagi 3 minit kan, 12. Okay, cikgu akan habis 12, jangan risau. Nanti kita akan sambung untuk kelas seterusnya. Okay, seterusnya small intestine. Okay. So duodenum tadi ada berlaku dua benda apa dia? Secretkan dua benda apa dah? Satu? Bile. Bile. Satu lagi? Pancreatic juice. Pancreatic juice. Dalam pancreatic juice tu ada 3 enzim. Apa enzim dia? Amylase. Amylase, protease, Lipase. lipase. Okay. Baik, seterusnya. Small intestine. Okay. Dia pergi lagi daripada duodenum pergi kepada usus kecil. Usus kecil tersebut dia akan secretkan dua enzim, maltase dan juga protease. Okey, tolong beritahu cikgu. Maltase ini untuk classes of food yang mana? Antara tiga-tiga ni. Maltase. Oh, tak tahu Karbohidrat. Okay, karbohidrat. Protease. Protein. Protein. Okay. So berlaku berapa digestion classes of food untuk small intestine? Dua. Okay. Satu karbohidrat, satu lagi protein. Okay, dua di mana maltase adalah enzimnya digunakan untuk digestkan maltose yang tadi kan bermula dekat dalam mulut dia tukar jadi maltose, dekat dalam duodenum juga jadi tukar jadi maltose. Maltose tu kita bawa balik untuk tukarkan kepada yang lebih kecil, namanya adalah glukos. Yang paling kecil untuk karbohidrat adalah glukos nama dia. Okey, molekul yang paling kecil sekali dia adalah glukos. Okey. Menggunakan enzim maltase. Baik, seterusnya untuk protein sama juga, protease juga dia punya enzim dia. Menukarkan yang atas ni namanya dipeptide tadi. Okey, dipeptide tu kita bawa balik ke bawah, molekul tu dah kecil, kita kecilkan lagi. Untuk protein yang paling kecil adalah amino acid. Okey? Boleh? Yang paling kecil untuk protein adalah amino acid. Okey. Okey, habis untuk bahagian small intestine. Okey, kejap. Dah pukul 12 kan? Okay, so untuk hari ini kita akan sampai sini sahaja dahulu. Okay, semua intestine. Next class nanti kita akan habiskan untuk recall berkaitan dengan chapter 3 ni, lepas tu kita akan buat latihan. So, cikgu nak tanya sikit, kalau untuk kerja rumah yang kamu dapat tu, ada tak berkaitan dengan tajuk nutrition? Tolong respon. Yang kamu dapat handout masa time nak balik tu. Ada tajuk chapter 3 tak? Tak ada
Tak ada je. Tak ada cikgu, tak Ada ada. cikgu. Tak ada eh? Okey, tak apalah. Nanti cikgu bagi exercise lain lah. untuk kamu. Chapter 3. Okey. Tadi ni kelas kita sampai pukul 12 je kan? Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey, baik. So, kelas kita untuk hari ni sampai situ sahaja. Amirul, tolong bagi attendance untuk hari ni. Okey, baik. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih Cikgu. cikgu. Cikgu.